Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak tahun 3 sekalian? Dan harapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat wal afiat di samping keluarga yang tercinta. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah tahun 3 di bawah tajuk adab melayan tetamu. Pada video minggu lepas kita belajar sebagai tetamu, adab melayan tetamu, di mana macam mana kita nak melayan tetamu yang hadir ke rumah kita, ke tempat kita. Jadi hari ni sambungan dia, muka surat 23 pula, adab sebagai tetamu. Macam mana pula kalau kita jadi tetamu? Macam mana pula kalau kita datang ke rumah orang, datang ke tempat orang? Kalau adab melayan tetamu minggu lepas, cara kita nak layan orang, macam mana nak layan tetamu yang datang ke tempat kita. Kali ni pula adab sebagai tetamu. Jadinya kita tengok yang pertama, surat 23 tu. Adab sebagai tetamu yang pertama, berkunjung mengikut masa yang sesuai. Jadi dekat sini, kamu kalau nak datang rumah orang, kena masa yang sesuai. Contoh kalau dia ada buat jemputan, datang waktu yang dijemput tu. Contoh, hari ni saya ada buat sambutan happy birthday, selamat hari lahir. Waktu makan tu pukul 3 sampai pukul 5 petang. Kamu datang waktu tu je. Jangan pandai-pandai nak datang pukul 11 pagi. Maksudnya itulah, maksudnya berkunjung mengikut masa yang sesuai. Ataupun kalau dia tak tetapkan waktu pun, kamu boleh fikir ikut logik. Takkanlah kamu nak datang malam waktu orang nak berehat, waktu orang nak tidur. Kamu kena datang siang. Ataupun senang nak memudahkan cara, kamu tanya orang tu, saya nak datang rumah kamu ni, waktu bila kamu free, pukul berapa kamu free, waktu bila kamu lapang, saya nak datang. Kalau malam pun kalau ada izin tak ada masalah. Tapi kalau kamu pakat terjah je, tak sesuai waktu malam. Jadi yang kedua, memberi salam sebelum masuk ke rumah. Jadi kalau kamu pergi tu rumah orang Islam, wajib bagi salam. Assalamualaikum Muhammad, macam tu bagi salam. Tapi kalau kamu pergi rumah kawan kamu nama Ahmeng, tak payahlah bagi salam. Terkejut pula dia. Wah, apa hal lah ini orang bagi salam kat rumah saya? Jangan macam tu. Yang ketiga, masuk ke dalam rumah setelah dijemput. Kalau lepas kamu bagi salam tu, dia keluar, tapi dia tak jemput, kamu jangan pandai-pandai nak buka selipar masuk rumah dia. Jangan. Kalau dia kata lepas kamu bagi salam dia keluar tu, mari masuk, mari masuk, baru masuk. Yang ketiga, yang keempat, maafkan saya, duduk dengan sopan di tempat yang disediakan. Jadi bila kamu dah dapat masuk rumah dia, dia suruh duduk situlah kamu duduk. Kamu jangan pandai-pandai dia suruh duduk kat ruang tamu atas sofa, kamu tak apa, duduk dapur lah, senang sikit dekat dengan air. Jangan macam tu. Duduk dekat tempat yang dia suruh kamu duduk. Yang seterusnya, poin yang kelima, makan atau minum dengan sopan apabila dijemput. Bila dia, andai kata dia hidangkan makanan, dia hidangkan minuman, makan atau minum dengan sopan. Kalau pakai sudu garfu, makan elok-elok. Kalau dengan kanan, basuh dulu. Kalau dengan tangan, basuh dulu tangan, guna tangan kanan. Macam tu. Yang seterusnya, poin nombor 6, ucap terima kasih terhadap layanan yang diberi. Ni maksudnya lepas dia dah bagi kamu, dia dah ajak kamu masuk rumah, dia dah ajak kamu makan minum, kamu kena ucap terima kasih. Jangan nak berat sangat mulut tu nak ucap terima kasih. Nanti kan mulalah dia pula timbul rasa tak ikhlas pula ajak kamu. Tak nak macam tu. Yang seterusnya, yang terakhir dalam muka surat 23 tu, ucap salam sebelum pulang. Jadi kalau yang kamu datang tu tadi rumah orang Islam, datang tadi bagi salam, nak balik pun bagi salam. Assalamualaikum, insya-Allah jumpa lagi. Tengok muka surat 24. Faedah melayan tetamu. Faedah ni kelebihan, kebaikan melayan tetamu. Apa dia? Yang pertama, dimurahkan rezeki. Bilanya faedah melayan tetamu, bila kita melayan tetamu, yang pertama kita dimurahkan rezeki. Rezeki kita melimpah ruah. Jangan takut layan tetamu, insya-Allah. Hari ni kamu habis duit jamu dia makan,
Kadang-kadang hari yang sama juga Allah akan balas, Allah akan bayar balik. Jangan risau, Allah akan balas dalam bentuk duit juga ataupun dalam apa cara sekalipun. Jangan risau, sungguhnya janji Allah itu pasti. Yang kedua, bertambah keberkatan dalam hidup. Hidup kamu semakin berkat apabila kamu layan tetamu. Kamu rasa semua urusan kamu dipermudahkan. Yang ketiga, mengukuhkan silaturahim sesama insan. Ini ada kebaikan kamu layan tetamu. Hubungan kamu dengan dia semakin akrab, semakin rapat. Yang keempat, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kamu layan tetamu, kamu buat baik, tak kisahlah. Jangan kata layan tetamu, sebut je buat baik, dapat apa? Dapat pahala. Jadi layan tetamu tu tadi buat baik, jadi dapat pahala. Yang seterusnya, disayangi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Jadi bila kamu layan tetamu ni, Allah sayang kamu, Rasul pun sayang kamu. Yang seterusnya, bertambah kasih sayang antara tetamu dan tuan rumah. Jadinya bila orang datang rumah kamu ni, kamu layan dengan baik, ataupun kita datang rumah orang tu layan kita dengan baik, jadi apa dia? Bertambah kasih sayang. Yang terakhir, memupuk semangat perpaduan. Ini maksudnya memupuk semangat perpaduan ni sama jelah dengan silaturahim tadi, dengan apa ni? Maksudnya mengeratkan hubungan. Masih lagi muka surat 24, hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita. Hikmah kebaikan kedatangan tetamu ke rumah kita. Apa dia? Yang pertama, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi sendiri pun dan juga para sahabat mengunjungi, ziarah menziarahi. Nabi Muhammad pergi rumah sahabat ziarah, sahabat datang rumah Nabi Muhammad ziarah. Jadi kita pun kena amalkan benda tu. Yang kedua, mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim ni maksudnya mengerat, samalah tadi, merapatkan hubungan maksudnya. Merapatkan hubungan antara tuan rumah dan juga tetamu. Yang ketiga ni, murahkan rezeki. Nampak? Sama juga macam tadi, murahkan rezeki. Kita habis duit, Allah ganti balik dengan duit. Kalau tak apa, Allah ganti dengan apa-apa sahaja yang kita tak sangka, yang kita tak jangka. Yang penting kita layan je tetamu kita tu dengan baik. Yang keempat, menjadi contoh yang baik. Jadinya bila kita layan tetamu ni, menjadi contoh yang baik. Dia akan tengok, oh, orang layan aku macam ni, nanti dia pula akan layan kamu dengan baik. Ataupun tetamu lain datang rumah dia, contoh yang kamu bagi tu tadi, kamu layan dia dengan baik. Bila ada tetamu datang rumah dia pula layan dengan baik. Yang seterusnya, menjalin hubungan mesra. Hubungan mesra ni maksudnya merapat ke silaturahim. Sama je lah, benda yang sama. Hubungan mesra ni maksudnya akrab, rapat. Yang terakhir, hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak. Dekat dunia pun Allah berkati kita, dekat akhirat pun Allah berkati kita. Tengok muka surat 25. Muka surat 25, akibat tidak melayan tetamu. Tengok, kalau kamu tak nak layan tetamu, apa yang jadi? Yang pertama, disempitkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak macam tu, disempitkan rezeki tu maksudnya semua benda kamu rasa susah. Duit susah nak dapat, belajar tak masuk-masuk, tak faham-faham, tu disempitkan rezeki tu. Rasa belajar sangat dah, pergi PKS nak belah juga, disempitkan rezeki. Sebab apa? Sebab kamu tak nak layan tetamu dengan baik. Yang kedua, jauh daripada keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat berkat. Tak dapat berkat ni sama juga dengan disempitkan rezeki tu, lebih kurang. Allah tak berkati hidup kamu ni. Kamu buat apa pun serba tak menjadi, semua tak menjadi. Yang ketiga, tali silaturahim terputus. Orang nak datang ziarah kamu tak nak layan. Sekali terus tak berhubung dengan orang tu. Elok-elok kawan, terus tak berkawan. Yang nombor 4, mendapat dosa. Iyalah, kan saya cakap tadi, sebut saja buat baik dapat pahala. Buat je dosa, lawan dia apa dia? Dah pahala, dapat dosa lah. Buat je benda buruk, dapat dosa. Yang seterusnya lagi, dia murkai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Tadi kalau kamu layan tetamu, Allah dengan Rasul sayang kamu. Bila kamu tak layan tetamu, Allah dengan Rasul dah tak sayang kamu. Kita tak naklah macam tu. Yang terakhir, tetamu berasa dirinya dihina dan tidak dihormati. Jadi andai katalah kalau dia datang rumah kamu tak layan dengan baik, ataupun kalau dia nak datang dengan kamu kata tak boleh datang, dia akan rasa diri ni macam hina sangat dan juga tidak dihormati. Macam hina sangat ni maksudnya macam sedih lah dia. Kamu tak nak layan dia, dia rasa macam hina sangat dia. Dan juga kamu, maksudnya kamu tak hormati dia lah. Dia nak datang, kamu tak bagi. Kalau dia datang pun kamu tak layan dengan baik, maksudnya kamu tak menghormati dia.
Jadi kita tengoklah sikit muka surat 26 ni. Kisah memuliakan tetamu. Saya baca sikit. Panjang juga, ya. Tak apalah saya baca. Okey, kisah memuliakan tetamu, muka surat 26. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu berkata, aku sangat menderita kebuluran. Laparlah maksudnya. Rasulullah menghantar kepada salah seorang isterinya, tetapi dia berkata, demi Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku hanya mempunyai air. Rasulullah SAW bertanya kepada isteri-isteri baginda yang lain. Baginda ni kan ramai isteri. Malangnya semua isteri baginda memberi jawapan yang sama. Maksudnya ada air je. Jadi Rasulullah ni bersabda lagi, sesiapa yang memberi makan kepada orang ini, Allah akan merahmatinya. Seorang lelaki daripada golongan Ansar berdiri lalu berkata, aku wahai Rasulullah. Lalu diajaknya orang tadi ke rumah beliau. Malangnya beliau juga tiada makanan melainkan untuk anak-anaknya sahaja. Bagaimanapun lelaki itu menghidangkan juga makanan itu kepada tetamu tadi, tetapi dalam keadaan bergelap. Pada keesokan harinya mereka bertemu dengan Rasulullah, lalu baginda bersabda, Allah benar-benar bangga dengan perbuatan kamu terhadap tetamu kamu malam tadi. Jadinya ini adalah peristiwa memuliakan tetamu. Kisah memuliakan tetamu. Ada seorang lelaki ni dalam keadaan kebuluran, dalam keadaan lapar, datang nak minta makanan. Jadinya isteri Nabi ni ada air saja. Tapi adalah seorang lelaki daripada kaum Ansar ni tadi, dia offer diri dia nak ajak lelaki ni makan, sedangkan makanan tu hanya cukup kepada anak-anak dia saja. Tapi dia bagilah sikit lelaki tu makan. Jadi keesokan harinya Nabi kata apa? Rasul kata apa? Nabi Muhammad kata, sesungguhnya Allah gembira, Allah bangga dengan apa yang kamu buat pada malam tadi. Maksudnya Allah suka dengan cara lelaki Ansar ni melayan tetamu. Itulah sedikit kisah melayan tetamu. Jadi muka surat 27. Okey, muka surat 27 ni saya nak kamu jawab satu, dua, tiga. Yang ceritakan pengalaman, nyatakan hidangan, baca dan ceritakan semula tu tak payah. Yang saya letak anak panah je. Dia kata apa? Jawab semua soalan di bawah. Jadi kamu bawa keluar kertas kajang, yang ada garis-garis tu, tespek tu. Kamu tulis hari, adab dan akhlak, tarikh, kamu tulis adab melayan tetamu. Lepas tu kamu tulis, kamu nak jawab soalan di bawah ini. Kamu buat nombor 1, dia kata apa? Nyatakan pengertian tetamu. Cari tetamu apalah, adalah apa-apa. Nombor 2, tulis 3 faedah melayan tetamu. Okey. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Yang nombor 3, apakah akibat tidak melayan tetamu dengan baik? Yang kamu ceritakan apa akibat tidak melayan tetamu dengan baik. Jawapan semua ada dekat atas. Lepas tu nanti dapat buku, kita tampal saja. Kamu simpan elok-elok kertas yang kamu jawab tu, sebab nanti bila dapat buku kita tampal sahaja. Tu yang ada anak panah merah tu je jawab. 1, 2, 3. Okey, kita tengoklah sikit. Inilah saya tolong. Kan kamu rasa terbeban pula. Nyatakan pengertian tetamu. Mestilah kat muka surat depan sekali. Pengertian tetamu apa dia? Nombor 1 tu. Tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita, sama ada dijemput atau tidak. Ini dia. Itu. Okey. Tengok pula soalan yang kedua. Saya pun tak ingat dah. Tulis 3 faedah melayan tetamu. Tu dia faedah melayan tetamu. Dia nak 3 je pun. 3 faedah melayan tetamu. Kami ambil lah 1. Dimurahkan rezeki, bertambah keberkatan dalam hidup, mengukuhkan silaturahim sesama insan. Okey, apa lagi soalan yang terakhir dia tanya? Nombor 3 je. Apakah akibat tidak melayan tetamu? Ni dia akibat tidak melayan tetamu. Kamu kena rajinlah mencari. Kalau kamu nak pandai, kena rajin. Kalau kamu tak ingat apa yang saya sampaikan tadi, tengok balik nota. Saya pun dah bagi dalam bentuk PDF. Kamu cari balik ni. Akibat ni. Akibat tidak melayan tetamu. Kamu bagilah 1, 2, 3 poin macam tu.
Ambil yang pendek-pendek je. Ni mendapat dosa, disempitkan rezeki, jauh daripada kebenaran Allah. Nak zina Allah tak sayang, Allah dengan Rasul tak sayang kita ke, tetamu beras hati, yang boleh pilih. Yang penting 3. Okay, jadi itu adalah serba sedikit untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu di tajuk episode adab melayan tetamu, dan sambungan pembelajaran kita pada kali ini adalah adab sebagai tetamu. Jadi kamu boleh tengok video minggu lepas dengan video minggu ni. Jadi cukuplah satu tajuk, satu part adab melayan tetamu. Jadi sebarang kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jika ada persoalan, kamu boleh tanya saya melalui WhatsApp. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.